Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kumpulan kami, analisa kesalahan pelajar dalam menjawab soalan statistik menggunakan kaedah Newman. Kumpulan kami diketuai oleh Puan Maisurah Samsudin, Puan Siti Balkis Mahlan, saya sendiri Puan Munirah Ahmad, Puan Fazilawani Astifah Alias dan Puan Siti Asmah Muhammad. Antara kandungan yang saya akan bentangkan adalah pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi, analisis, kesimpulan dan perbincangan. Sebagai pengenalan, seperti kita semua sedia maklum, statistik adalah satu proses pengumpulan data di mana ianya akan disusun, ditafsir, dianalisa dan disimpulkan berdasarkan dapatan akhir. Ia merupakan subjek yang penting bermula di sekolah rendah hinggalah peringkat institusi pendidikan tinggi. Ianya juga seringkali diaplikasikan dalam kehidupan harian seseorang dan sangatlah diperlukan dalam menjalankan satu kajian ataupun penyelidikan. Di peringkat pengajian tinggi, masih terdapat ketidakfahaman dalam kalangan pelajar berkaitan topik statistik ini. Objektif kajian kami adalah mengkaji secara deskriptif kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dan menentukan kesalahan pelajar dalam menjawab soalan statistik ini dengan menggunakan kaedah Newman. Kajian literatur yang dijalankan didapati kebanyakan penulis ataupun penyelidik menyimpulkan terdapat 5 kesalahan yang diperkenalkan oleh Newman. Yang pertama, kesalahan semasa menjawab soalan, kesalahan memahami masalah yang ditanya, kesalahan transformasi, kesalahan kemahiran proses dan kesalahan menulis jawapan akhir. Menurut Kurnia, Melda dan Tanti pada tahun 2019, di bawah tajuk hipotesis mendapati pelajar melakukan semua kesalahan yang ada pada elemen dalam kaedah Newman kecuali elemen yang pertama, iaitu pelajar tidak mempunyai kesalahan semasa membaca soalan. Kesalahan tersebut adalah kesukaran untuk memahami kehendak soalan, kesalahan dari segi jalan kerja dan tidak menggunakan rumus yang betul, tidak menyatakan kesimpulan di jalan akhir kerja masing-masing. Dari Raras 2018 pula mendapati pelajar melakukan kesemua kesalahan yang diperkenalkan oleh Newman. Kebanyakan pelajar tidak menyemak semula jalan kerja dan jawapan yang diberikan. Whitney, Yenita dan Maimunah pula mendapati kesalahan pelajar yang dianalisa dengan menggunakan kaedah Newman ini mendapati corak pembelajaran pelajar boleh mempengaruhi jenis kesalahan yang dilakukan. Jadi mereka mencadangkan penyelidik lain mengenal pasti terlebih dahulu kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dan corak pembelajaran yang digunakan oleh pelajar supaya lebih mudahlah kita nak atasi masalah pembelajaran pelajar tersebut. Hanafiah dan Louis pula pada tahun 2020 menyimpulkan kemampuan pelajar dalam menyelesaikan soalan statistik masih dalam kategori rendah dan terdapat banyak pelajar yang membuat kesilapan dalam menjawab soalan, terutamanya pengiraan jalan kerja. Suryanti Chandra dan Kristiana pula pada tahun 2020 mendapati kesalahan pemahaman adalah kesalahan yang paling tinggi berbanding kesalahan lain. Ini mungkin disebabkan kemampuan dan kemahiran penalukan pelajar yang rendah dalam menyelesaikan masalah dalam konteks sebenar. Marwah, Ratna dan Wahyu pula melakukan perbandingan di antara prestasi pelajar lelaki dan pelajar perempuan dan mereka mendapati prestasi pelajar perempuan lebih baik daripada prestasi pelajar lelaki di mana masih lagi terdapat kesilapan dalam menyelesaikan masalah. Metodologi yang kami jalankan adalah mengambil keputusan peperiksaan akhir bagi 54 orang pelajar semester 5 yang mengambil subjek statistik. Subjek statistik ini merangkumi topik kebarangkalian, penganggaran, hipotesis, ANOVA dan juga korelasi. Sampel jawapan pelajar tadi disemak dan diteliti dengan menggunakan 5 elemen Newman dan berdasarkan analisis deskriptif dilihat topik yang mempunyai min markah yang paling rendah di antara soalan yang disemak. Seterusnya saya akan menghuraikan kesalahan dalam kaedah Newman. Yang pertama iaitu kesalahan membaca, di mana pelajar tidak dapat membaca setiap maksud soalan, tidak menjawab soalan. Dari segi memahami masalah pula, pelajar tidak memahami kehendak soalan
sehingga mengguna ujian statistik yang tidak tepat, tidak memilih dan menggunakan data yang betul, salah menulis hipotesis yang dikaji. Dari segi transformasi pula, mereka menggunakan rumus yang tidak tepat. Dari segi kemahiran proses, rumus yang digunakan adalah tepat namun tidak menyelesaikan proses ujian dengan betul. Kesalahan dalam pengiraan dan menggunakan jadual statistik yang silap. Salah dalam menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dan juga kesalahan dalam membuat simpulan akhir. Dan terakhir, kesalahan pelajar dalam menulis jawapan akhir di mana mereka jarang menulis kesimpulan di akhir jawapan. Seterusnya, analisis dijalankan. Rajah 1 menunjukkan min markah bagi setiap topik yang diuji. Dan kami mendapati topik ANOVA mencatat markah yang tertinggi, iaitu 18 markah, diikuti dengan topik kolerasi, penganggaran dan kebarangkalian. Manakala topik hipotesis pula mendapat purata markah yang paling rendah, iaitu 6.2 sahaja. Oleh itu, kajian ini hanya tertumpu kepada kesalahan dalam topik hipotesis sahaja. Jumlah kesalahan dan jawapan betul pelajar setelah dilakukan analisis mendapati majoriti pelajar melakukan kesalahan dalam memahami masalah, di mana sebanyak 67% kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Kesalahan transformasi, kemahiran proses dan membaca mempunyai peratus yang agak rendah. Hanya 1% sahaja pelajar yang melakukan kesalahan dalam menulis jawapan akhir. Dari segi kesalahan membaca, pelajar melakukan kesalahan membaca adalah tidak ramai. Besar kemungkinan pelajar ini tidak menjawab soalan kerana tidak dapat membaca dan mentafsir dengan betul maksud soalan. Ini mungkin berpunca daripada kekeliruan simbol yang digunakan ataupun terdapat sedikit kelainan dalam format soalan berbanding kebiasaan di mana soalan diberikan dalam talian merupakan soalan yang beraras tinggi. Dari segi kesalahan memahami masalah, mendapati pelajar tidak memahami masalah soalan yang diberikan di mana pelajar tidak menjawab mengikut ujian hipotesis. Sebaliknya, pelajar menjawab menggunakan anggaran serang keyakinan. Dari segi transformasi pula, pelajar menggunakan rumus yang salah di mana rumus yang digunakan adalah tidak sesuai dengan data yang diberikan. Dapat diperhatikan di sini bahawa pelajar masih belum memahami jenis data yang digunakan. Dari segi kemahiran proses pula, pelajar menggunakan rumus yang betul tetapi memasukkan pula nilai yang salah ke dalam rumus. Jika dilihat dalam kesalahan menulis jawapan akhir pelajar, pelajar tidak menyatakan kesimpulan di akhir jawapan. Berkemungkinan besar pelajar ini terlupa ataupun tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab soalan. Dapatlah disimpulkan dan dibincangkan di sini, kesalahan pelajar dalam menjawab soalan statistik berkaitan topik hipotesis ini mendapati pelajar melakukan kesalahan dari segi membaca, memahami masalah, transformasi, kemahiran proses dan juga menulis jawapan akhir. Kesalahan paling tinggi adalah pada elemen yang kedua, iaitu sebanyak 67% berbanding kesalahan dalam elemen yang lain. Kesalahan paling rendah adalah pada elemen yang kelima, iaitu penulisan jawapan akhir. Jadi disarankan agar pada pendidik bolehlah menerapkan nilai metakognitif semasa pembelajaran dijalankan agar pelajar mempunyai kemampuan untuk memahami satu masalah dengan lebih baik dan seterusnya berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berkesan. Sekian, terima kasih.